Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.
祝大家新年快乐，年年有余，身体健康，阿们。让今年我们更爱主耶稣。恭喜恭喜，恭喜恭喜！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜大家！恭喜恭喜恭喜你！冬天已到尽头，真是好的消息，温暖的春风就要吹醒大地。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜呀！祝大家恭喜恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜，阿们。让在这一年我们更投靠主，更依靠主，让他的爱充满我们，阿们。祝大家新年快乐！好好避险溶解，眼看梅花吐蕊，漫漫长月过去，听到一声鸡啼。恭喜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 呀！漫过多少困难，经历多少磨练，多少心儿盼望，盼望新的消息。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜，大家说恭喜，恭喜恭喜恭喜，互相说恭喜。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜，再说一声恭喜！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你耶！恭喜新年蒙恩，主耶稣祝福我们，阿们。在今年里，让主耶稣带领我们的每一步，我们的每一步。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独
紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。一步又一步，主耶稣引导我，你是我的主，你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧地抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。来告诉他，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。来，我们高举我们双手，一步又一步，我们让主耶稣带领我们，在这恩典之路上，将我们紧紧抓住，一步又一步，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。来，我们高举我们双手，一步又一步，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步告诉他，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生。来，我们再告诉他好不好？高举我们双手，告诉他，一步又一步，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。阿们。你爱，你手牵引我走这人生路。你爱，你爱，你手牵引我走这人生路。你爱，你爱，你手牵引我走这人生路。你爱，你手牵引我们，牵引我们，牵引我们，带领我们。哦
足够我们用。田中的白灵丝，无嫌过啥物；山顶的白卡花，春天很旁边，总是传人的上帝，每一小事真好奇，我得笑话加加死。喊出听通伊句气，也好花中风满满，真相海边土沙，阮点出爱的到万世代，我要行就近拜伊，出欢喜的歌声。学了真相的命，缘无绝。田中的白灵丝，无嫌过啥物；山顶的白卡皮，春天很旁边，总是传人的。上帝，每一小事真好奇，我得笑话加加死，喊出听通伊句气，也好我中风满满，真相海边土沙，有点出爱的到万世代。就近拜伊，出欢喜的歌声，学了真相的命，缘无绝。告诉他耶和华，耶和华中风满满，真相海边土沙，阮点出爱的到万世代。就近拜伊，出欢喜的歌声，学了真相的命，缘无绝。告诉他，耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，真相海边土沙，阮点出爱。世代，我要行就近拜伊，出欢喜的歌声，学了真相的命。来，我们高举我们双手，告诉他，耶和华，耶和华祝福满满，真相海边土沙，阮点出爱的到万世代。我要行就近拜伊，出欢喜的歌声，学了真相，来告诉他耶和华。阮点出爱的到万世代，我要行就近拜伊，出欢喜的歌声，学了真相的命，
走过熙攘人群，踏遍海角天涯，找不到一份爱像耶稣。他抚慰我心，他怀抱我灵，测不透的不求回报的爱情，爱到为我降生，爱到为我受死，爱到体恤我一切软弱。他柔声呼唤，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷。活在宁静清晨，活在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝。痴心山高海深，主你为何对我这么的好？走过熙攘人群，踏遍海角天涯，找不到一份爱像耶稣。他抚慰我心，他怀抱我灵，测不透的无怨无悔的爱情，爱到为我降生，爱到为我降生，爱到为我受死，爱到体恤我一切软弱。他柔声呼唤，他耐心等候，这就是永不停息，无怨无悔的爱情。他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷。活在宁静清晨，活在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他却爱我如同珍宝。痴心山高海深，主你为何对我这么的好？他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷。活在宁静清晨，活在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝。痴心山高海深，主你为何对我这么的好？痴心山高海深，主你为何对我这么的好？痴心山高海深，主你为何对我这么的好？你对我们这么的好，我们感谢赞美你，感
谢赞美你，主耶稣的爱，哈利路亚。 Ping An, Shalom semuanya, puji nama Tuhan Yesus. 感谢主。 Saya sangat bersyukur hari ini boleh berada di tengah-tengah setiap saudara. 我很感谢主，今天能够在大家的当中。 Tentunya karena masih di awal tahun, tidak salah kalau saya mengatakan selamat tahun baru. 因为我们还处在年初，所以我想跟大家说新年快乐。 Dan pas hari ini juga banyak orang juga sekaligus merayakan Chinese New Year. Untuk itu saya juga ucapkan selamat. 趁这个机会，我也想跟大家说，祝你们青春快乐。 Dan hari ini tema yang diambil adalah bersyukur. 今天我们要讨论的一个题目就是说感恩。 Saudara, sering kita mendengar istilah bersyukur. 我们时常听到感恩这两个字， Dan lama-lama banyak menjadi suatu pernyataan yang sudah menjadi kebiasaan tapi lupa maknanya. 久而久之，我们只是觉得说听过这两个字，但是忘记了感恩真正的意义。 Tuhan izinkan dalam perjalanan hidup saya 主耶稣允许在我的人生中， bisa naik, bisa turun, 有时候会往上，有时候会往下， seperti ibarat naik jet coaster. 好像我们在坐云霄飞车一样。 Dengan jam terbang saya, 用我的精力、我的时间， saya banyak belajar untuk bersyukur. 我时常学习到感恩这两个字。 Kita lihat di dalam layar ini, 我们看到这个投影片上面， dikatakan sebelah kanan yang warna-warni, 看到在右手边有彩色的颜色。 a grateful heart is a magnet for miracles. 在有感恩的心，就像说你可以吸引了这个奇迹降临在你的身上。 Luar biasa, hati yang sangat bersyukur 就换句话来说，你有一颗感恩的心， itu ibarat membawa sebuah magnet untuk mendapatkan mujizat. 好像你带了一个很大的一个喜帖来吸引了奇迹降在你的身上。 Maka saudara siap-siap untuk menerima mujizat. 所以现在准备好来领受神的奇迹。 Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5:18. 神的话语是从帖撒罗尼迦书前 Silakan 书 Bu Naomi langsung diterjemahkan. 第1章第5节第18章因为经上说，牛在场上蹲壳的时候，不可笼住它的嘴。又说，工人得工价是应当的。 Perhatikan kata segala hal. 这边看到所有的事， Bukan sebagian, tapi segala hal. 他讲的是完全所有的事。 Apapun situasinya, kondisinya tetap bersyukur. 不管你处在什么样的状况，你仍然还是有感恩。 Dan kita lihat di sini, itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. 这边记载的说，这个就是神所要的， Bagi saudara dan saya. 就是对于你还有我。 Puji nama Tuhan Yesus. 感谢主。 Kita lihat satu pernyataan di mana kita bertanya, kenapa harus demikian? 我们处在一个问题，在说为什么要这样呢？ 1 Yohanes 4:10 berkata, 在约翰一书4章第10节， langsung silakan. 在里面写说，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了免回祭，这就是爱了。 Ini yang sangat menakjubkan sekali. 这边有一个很特殊的， Sebelum saudara mengenal Tuhan, 你未见过神之前， dia sudah mengenal saudara. 他已经认识了我们； Sebelum saudara mengasihi dia, 你未爱神之前， dia sudah terlebih dahulu mengasihi saudara. 他事先已经爱你了。 Itu adalah suatu hadiah yang luar biasa. 这个就是一个极大的礼物。 Saya sangat terkagum dengan pernyataan ini 我完全真的被这一段话吸引住， yang membuat saya lebih semangat lagi 让我提拔一股气， untuk meraih suatu tujuan. 让我来达到神要的目标。 Dan saudara dan saya belum lama ini merayakan Natal. 不久我们刚刚庆祝了圣诞节， Setiap tahun diingatkan kembali 每一年再次的在提醒着我们，
Lalu kita bertanya, siapa orang ini yang diperkenalkan? 那我们可能会出现了问题说，到底这个人是谁呢？ Setiap tahun putarannya sama terus. 每一年他的巡传率是一样的。 Kitab Lukas 19:10 berkata, 在路加福音19章第10节说过，人子来为要寻求拯救失丧的人。 puji nama Tuhan Yesus. 感谢主， Saudara dan saya tidak mencari, 我们不是寻求的人， tapi kita dicari. 但是是神来寻找我们。 Dalam analisa sederhananya, kita tidak mencari Bapa, tapi Bapa mencari kita. 在简说来说，不是我们去寻求我们的神，乃是神来寻找我们。 Bersyukurlah, saudara dan saya selalu dicari. 那我们必须要摆上我们的感恩，因为神一直在寻找我们。 Artinya itu dipedulikan, dikasihi. 换句话来说，他关心我们，他爱我们。 Bayangkan sejenak tidak dicari, 你是否可以想象说，有一段时间神不来寻求我们， dan tidak dipedulikan, 他也不理会我们？ banyak di dunia ini sedang terjadi. 在世界上许多事像这种事刚 Maka 发生， kita kecewa sekali. 那当然我们会觉得失望。 Di sini saya mau bagi 4 kebenaran yang perlu saudara ketahui. 在这里，我想要跟大家分享有4个真理，我要跟大家讲的。 Dan perhatikan urutannya harus 1, 2, 3, dan 4. 那你要看好它的持续，它的它是1、2、3或者4， Tidak bisa diacak. 它不可以把它打乱， Tidak bisa 3 menjadi 1, 4 menjadi 2. 或者你换个位置，把第3的换到第1，或者第1到第4，也不可能 Maka 的。 urutannya harus 1, 2, 3, 4. 所以它的持续是要1、2、3、4。 Saya mau sampaikan berita baik kepada saudara. 我想跟大家分享好消息， Apapun situasi saudara saat ini, 任何状况你现在在于 kondisi saudara saat 你 ini, 现在的状况， ketahuilah 必须要知道， nomor 1 Tuhan mengasihimu. 第一，神爱你。 Kalau saudara mengatakan, tapi saya orang yang berdosa, saya orang yang susah, saya orang yang tidak berbuat baik. 你说可能我是一个罪人，我是一个没有用的人，我是不曾做一个好事的人。 Itulah sebabnya urutannya tolong diperhatikan sekali lagi. 这所以我要跟大家说，要好好的看它的持续。 Tanpa kecuali apapun situasi saudara berbuat dosa, berbuat salah, 他不管说你是不是犯罪了，或者你犯错了， Tuhan tetap mengasihimu. 神仍然爱你。 Kemudian nomor 2 dikatakan kita semua kehilangan kemuliaannya. 在这边有说，我们所有的人都失去了神的荣耀， Kenapa demikian? 为何呢？ Karena kita adalah orang-orang yang berkekurangan, orang yang berdosa, yang seringkali tidak layak di hadapannya. 因为我们是一个不配，然后甚至我们是有缺乏，我们是有缺点的。 Dan dia tahu itu. 那神清楚知道， Maka Bapa yang baik mempunyai suatu rencana. 所以成为一个美善的神，他知道他有计划在当中。 Masuk nomor 3. 我们进入了第3点。 Saudara kalau melihat di layar ini, 如果你看在荧幕上面的话， pernyataan ini ada referensi ayatnya. 在这旁边呢，它有提供你神里面的圣经里面的经文， Perhatikan tulisan di sebelah kanan yang dibuka tutup kurung. 你要看清楚了，在刮胡里面， Maka yang pertama, Tuhan itu mengasihi kita. 第一个就是神爱我们， Kita orang berdosa, kita kehilangan kemuliaannya. 我们是罪人，我们失去了神的荣耀。 Bapa yang baik, dia punya rencana untuk saudara dan saya. 因为神是一个美善的神，他有计划在我们的人生 Maka 中。 nomor 4, dia berikan Yesus sebagai hadiah. 之所以第4点，他把耶稣给我们，带给我们，成为我们人生的礼物。 Para orang tua yang mengasihi anak, 父母爱着子女们的心， ada kecenderungan upaya memberi yang terbaik bagi si anak. 他必定把最佳的给他的儿女。 Dan banyak sekarang urusannya sama dunia. 很多事现在是跟世界上有关联， Di dalam konteks ini sederhana sekali, 在这里面很简单的来解释， Bapa di surga memberi Yesus. 我们的天上的父把耶稣给我们， Maka selesailah sudah. 所有的一切结束了。 Ini luar biasa saudara. 这个真的是奇妙了。 Dia berjanji dan dia berkata satu hal. 他应许了，他也答应了一件事。 Firman Tuhan itu menggenapi segala-galanya. 主耶稣的经文把一切成就了。 Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, 我必须要告诉大家， hadiah Tuhan
神所提供的礼物 yang diberikan kepada kita 给 semua. 予我们大家。 Ibrani 13希伯来书第13章 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan, saya garis bawahi kata membiarkan dan meninggalkan. 在下面希伯来书里面说：“你们存心不可贪爱金钱，要以自己所有的为足，因为主曾说：我总不撇下你，也不丢弃你。”在这边看，里面有这边有划线呢，他说不曾离去我们。 Puji Tuhan. Saudara perhatikan di sini, tidak akan membiarkan 他说他不让我们， dan tidak akan meninggalkan. 也不曾撇下我们。 Seterpuruk-terpuruknya kita, 不管我们多狼狈， separah-parahnya kita, 不管我们多糟糕， dia katakan, aku tidak akan membiarkan engkau. 他说我不撇下你， Dan dia tidak akan membiarkan kita. 他不可能让我们 Ini luar biasa. 他这个是真奇妙。 Kalau itu yang dia berikan kepada kita sebagai hadiah, 如果那样子是他所提供给我们，成为我们的礼物， seperti hanya tukar kado. 就好像我们在交换礼物一样。 Apa yang bisa kita berikan kepada Yesus? 我们可以给神什么呢？ Perhatikan tulisan berikut ini. 在下面的荧幕这边 Silakan 清楚的 dibaca 看。好，我会把它念。第一个就是说，我们必须要拥有谦卑的心。第二个，我们必须要有悔改的心。第三个，我们必须要可以有平安的心。第四个，我们必须要跟神的话语里面同行。第五个，我们必须要拥有了一颗关心的一颗心。第六个里面是我们要互相的帮忙。再下来呢，我们必须要把好消息、把神的福音传开。再下来，我们必须要保持同心合一，使得我们大家可以一起同步的进步。 Puji nama Tuhan 谢 Yesus. 主， Saudara perhatikan di sini, 清楚的看， bahkan saya anjurkan, saya kasih beberapa detik lagi. 甚至我给你几秒钟再一次看。 Silakan dicatat, kalau tidak sempat di capture pakai saudara punya HP. 那你如果有来得及把它抄下来的话，你可以抄下来；来不及抄下来，你用手机把它拍下来。 Saya akan pakai ini 我用这一段， sebagai referensi saya dan komitmen saya 这个是成为我的动力。 untuk 2021. 在2021年的时候， Dan kita lihat konteks ini, 我们可以看到说里面说 ini sebagai cermin bagi kita semua. 是成为我们人生中的一片镜子。 Bisakah kita lebih rendah hati, 我们是否有办法在 Bertobat 谦虚、悔改、 berdamai, 有平安？ dan seterusnya kita baca. 刚才我们以下等等， Haleluya. 哈利路亚。 Boleh katakan dalam hati, karena saya tidak mungkin mendengar saudara. 可不可以你们用自己来说？因为我听不到你们在念的时候， Yang keras mengatakan bersyukur. 很大声的说感恩。 Saya kasih 3 hal kenapa kita harus memiliki hati untuk bersyukur. 以下我给你3个重点，为什么你必须要拥有一颗感恩的心？ Ini akan membawa suatu kejelasan lebih lanjut, 这个会给你更清楚的明白， bisa menjadi suatu perdebatan. 会变成一个辩论。 Kenapa harus bersyukur? 为什么要感恩呢？ Ada 3 hal. 有3种原因。 Yang pertama karena siapa Tuhan itu. 第一个是因为神到底是谁呢？ Terjemahan yang lebih pasnya adalah who God really is. 它真正的翻译就是说，神到底是谁呢？ Bisa kita lihat di Mazmur 118 ayat yang pertama. 我们可以看到在诗篇118第1节， Dan kita lihat dari ayat ini, 在这个经文里面，我们看出 kita layak untuk memuji dengan sepenuh hati dan bersyukur dalam doa. 我们有权利来感谢主，然后在祷告中我们来称赞他。 Itu yang pertama. 这个是第一点， Yaitu apa tadi? Siapa Tuhan itu. 神到底是谁呢？ Yang kedua, 第二个， karena apa yang Tuhan telah lakukan. 因为神所做出的一些行为， Ayatnya diambil dari Mazmur 148 yang kelima. 在诗篇第148章第5节， Di sini kita lihat bahwa kita memuji Tuhan karena siapa Dia.
我们这边看说，我们称赞我们的神，是因为他是谁， dan bersyukur kepada Tuhan karena apa yang telah Dia perbuatnya. 以及把感恩摆上给他，因为他所做的、所行的动。 Pengampunan adalah gratis, 饶恕是免费的， namun luar biasa mahalnya. 但是它的价值是超昂 Saudara 贵的 dan。saya tahu ceritanya 我们晓得他的故事， sampai merenggut nyawa 直到 Yesus. 取了神的生命。 Yang ketiga, 第三点， karena apa yang Tuhan telah janjikan, 因为神所应许的 langkah demi langkah simak baik-baik. 每一步，我们再仔细的听 Yang 好。 pertama, siapa Tuhan itu? 第一个再来，神到底是谁呢？ Yang kedua, apa yang telah Dia lakukan? 第二个，到底神做了些什么呢？ Nah, ini untuk saudara dan saya, apa yang Tuhan telah janjikan. 在这个给你和我，第三就是神已经应许给我们了。 Ayat ini harus saya garis bawahi. 这个我必须要划线， Ini juga yang mengubah pola pikir saya. 这个也是能够改变我的想法。 Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. 但是你必须要先寻求他的国， Seek for the kingdom of God. 你要寻求神的国。 Kita menyatakan sudah. 我们说有啦， Saya ke gereja. 我去教会 Saya 呢， berdoa. 我祷 Saya 告， bersekutu. 我还有有保持联络， memuji dan menyembah. 我赞美敬拜 Saya 神， nolong orang juga. 我就帮助别人。 Lengkapi ayatnya. 你必须要把它完整的念完， Dan kebenarannya. 以及它的义。 Nah, seringkali kita meleset di sini. 很多时候我们忘记这一点， Cari kerajaan sudah. 我们已经寻找他的国， Pertanyaannya sudah dalam kebenaran atau 问题 tidak. 是在于说是否在他的义里面呢？ Perhatikan ayatnya, koma, maka. 它里面看清楚逗号， Kata maka 所以 berbicara soal hasil. 所以就讲说结论结果， Akibatnya, 所有 semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 所有的一切会加倍给你， Tidak 哇哦 setengah-setengah. 它不是一半一 Semua 半 diberikan 的， kepadamu. 它是完完整整的给我们。 Lalu kita bertanya gimana caranya? 那我们说到底要怎么做呢？ Anda melayani Tuhan dengan melayani orang lain. 你必须要服侍你的神，透过你服侍帮助别人， Menarik sekali. 太有趣了。 Yuk kita ringkaskan semua. 来，现在我们把它做个结论。 Intinya adalah 它 satu. 重点是一， Kedua adalah 因为他谁是神； yang 第二， ketiga. 他就是做了些什么；第三，他应许了什么。 Maka kita sekarang paham sudah 所以现在我们明白了解， arti daripada bersyukur. 我们了解到底感恩的含义是什么， Dan kenapa kita harus bersyukur. 那以及为什么我们必须要感谢。 Tulisan ini menarik sekali. 这一段很有趣， Anda dapat memberi tanpa mengasihi. 你有办法付出而不带感谢， Namun Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. 但是你没办法说我会付出，但是我不爱这个人。 Bahasa kerennya, the more you give, the more you get. 还有另外一个比较流行的话，就是你给的多，你就接受的多， Karena apa yang saudara sudah terima dan saya terima, 因为你所接受的，还有我所接受的， melebihi daripada apa yang bisa kita bayangkan. 超乎我们可以想象的一切。 Saudara, kita mengalami pandemi ini sudah memasuki tahun pertama. 我们经历了这个疫情病毒呢，已经快1年了。 Saya teringat di bulan Februari dan Maret tahun lalu, 我记得去年的2月份以及3月份， semua masuk dalam zona ketakutan. 所有每一个人都进入了一个恐惧的一个区域。 3 bulan lamanya 大概3个月之久， masuk ke zona pembelajaran. 我们经历了一个学习的区域。 Itu sampai kira-kira bulan Juni tahun yang lalu. 那大概就是去年的6月份， Sejak Juli sampai hari ini, 从去年的7月份到今年今 kita 天， memasuki zona pertumbuhan. 我们成为了一个成长的一个区域里面。 Saya berdoa di dalam nama Tuhan 我 Yesus, 奉主耶稣基督的名祷告， saudara dan saya harus terus bertumbuh. 你还有我必须要继续成长， Apapun situasi kondisinya. 不管你处在什么样的状况。 Amin saudara. 阿门，弟兄姐妹， Dan kita semua banyak kehilangan. 我们许多失去了太多了。 Saya banyak mendengar berita duka dari teman-teman saudara saya, 我从我的亲戚朋友们听从不好的消息， lebih banyak dari sebelumnya. 就比以前更多。
Saudara perlu memahami, 弟兄姐妹必须要明白， kalau kita bertanya sejenak, 如果我们停顿来，然后来问一下， kenapa pandemi dan COVID-19 ini 为什么这个疫情？ semua pada ingin mengetahui kenapanya 因为大家都想要知道 dan 为什么， semua ingin tahu obatnya. 每一个人也想知道说他到底他的药是什么。 Segala bahasa medis sudah diperkenalkan. 所有的医学里面的代号、形容词都已经给予我们了。 Saya bertanya, saya berdoa, 我询问，我也祷告了， Tuhan kenapa engkau izinkan semua ini? 为什么主耶稣你允许这些事发生呢？ Ini ibarat kita semua masuk ruang tunggu. 这个好像我们进入了一个等候舱， Di ruang tunggu itu banyak orang yang tidak sabar. 在等候舱里面存着许多人没有耐心。 Namanya juga nunggu. 那因为要等候嘛， Di sana banyak orang bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. 在里面呢有许多人表露出他的反应， Tapi di sanalah kita harusnya 也在那里面，其实我们应该 lebih bersekutu dengan Tuhan. 保持我们跟神的关系。 Saya percaya itu cara Tuhan juga kita diizinkan masuk dalam pemberhentian sejenak. 我相信也是透过这样子，神让我们有停顿一下下， Untuk menyadari bahwa upaya cara manusia sia-sia. 要清楚明白说，人类所付出的都是白费的。 Ini bicara soal total submission. 这个讲到说完全的交托， Bicara soal total surrender. 也就是你完完全全交托在神手中， Dan izinkan dia yang beracara. 让神应许神来在你的身上动工。 Karena kita tahu persis 因为我们清楚的知道， serangan utama kita adalah bukan COVID itu sendiri, 我们真正的攻击最强烈的攻击不是这个疫情本 tapi rasa 身， takut, cemas, gelisah, dan khawatir. 而是你的担心、你的担忧、你的惧怕。 Saya boleh sampaikan satu tulisan yang menarik. 我可以跟大家分享有一段很妙的一个经文话语 Takut, cemas, gelisah, dan khawatir 话，你怕、你惧怕、你担心， adalah bunga yang kita bayar 也就是说，我们所付出的利息， sebelum masalah itu terjadi. 这个问题还没有出现之前， Makin kita melayani ketakutan itu, 当我们在真正把这个惧怕把它培养出来的时候， makin terpuruklah kita. 那我们的人生会越来越堕落， Kembali kepada sumber kehidupan, 回到我们真正的源头， namanya 也 Yesus. 就是我们主耶稣。 Lalu kita perlu memiliki hati yang bersyukur. 我们必须要拥有一个感恩的心。 Kita lihat di berikutnya ini doa hati yang bersyukur. 我们可以看到说，这个有一个感恩的心的代祷， Silakan dibaca. 在诗篇第116:12-14节，我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。我要在他众民面前向耶和华还我的愿。 Amin. Amen。 Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. 主耶稣的名字是在世界上是没有人可以比上他的。 Lalu kita bertanya, 然后我们就问了，问题就来了， bagaimana kita selalu dapat bersyukur pada Dia? 我们要如何一直不断的向他感谢呢？ Silakan langsung diterjemahkan. 那我现在要把它翻译了。第一个就是说，用你的全心来敬拜他，用你的感恩，透过你的祷告来赞美他，把他的最好神的消息、好消息，还有他的救恩传扬给别人，要把最好的奉献给予我们的神，以及用你的全心全力来服侍我们的神，在你的人生中每一天就是要献上感恩，成为你的礼物。 Puji nama Tuhan 感谢 Yesus. 主。 Lagi-lagi saudara saya anjurkan kalau memang sempat dicatat silakan, kalau tidak silakan di capture karena ada 2 tugas saudara untuk tahun awal ini tadi sudah saya berikan. 我再一次要提醒大家，如果你有机会可以写下来的话，你就把它记下来；如果来不及记下来的时候，你就把手机把它拍下来。因为在2021年年初，现在我有2个事情要跟大家解释的。 Nah, saudara perlu kita ketahui satu hal, 你必须要知道一件事， musuh saudara yang terberat 你最
大的敌人 adalah saudara sendiri. 是你自己。 Melalui apa? Pikiran kita. 透过什么呢？思想。 Kita harus ubah pola pikir. 我们必须要把我们的思想线路改。 Tragedi terbesar dalam kehidupan 在人生中最大的一个 adalah 事情， bukan kematian, 不是死亡， tapi kehidupan tanpa tujuan. 是你无目标的人生。 Di mana saudara dan saya berada bukan suatu kebetulan. 不管你现在处在哪里，不是偶然的， Pasti ada tujuannya. 必定有它的目标。 Mendekatlah kepada Tuhan. 来，我们接近我们的主耶稣， Intimasi bersama Dia. 培养我们的关系。 Ini resolusi saya tahun 21. 这个就是我的动力，在2021年的动力。 Sah-sah saja seseorang ingin memiliki suatu rencana di tahun 21. 没错，如果说你自己想要计划了你的人生，在2021年， Saya sudah tidak berani lagi membuat ini. 我自己本身已经没办法做了，不敢去做了。 Maka sebelum memasuki tahun 21, saya tanya kepada Tuhan, 所以呢，我进入2021年的之前呢，我就问 Tuhan, 主，主 saya 呀， menjerit kepadanya. 我呼求他，我呼唤他， Saya bertanya kepada Tuhan, 我就问， apa kehendakmu untukku untuk tahun 2021? 我就问神说，呼求是神啊，你到底2021年你的旨意在我身上是什么呢？ Maka kehendak Tuhan. 所以是神的旨意， Itulah sebabnya tujuan itu supaya tercapai. 因此他的目标有办法达成。 Seringkali kita punya pilihan dalam menghadapi suatu proses ini. 许多时候，在我们面临这个过程，我们有选择。 Hidup adalah proses. 我们的人生是一个过程。 Kita lihat di slide berikut ini, seringkali manusia hanya fokus pada hasil, tetapi Tuhan menyukai proses. 许多时候，人呢只是关注在他的结果，但是神能讨神喜悦的是他的过程。 Kita mau yang instan. 我们必须要说，他的境界。 Kita mau yang sifatnya microwave. 我们想要那个微波炉那种性质的。 Kalau kita sedang dalam proses, 如果我们正处在这个过程当中， Tuhan suka itu. 主耶稣很讨神喜悦， Karena dia sedang membentuk kita. 因为他在捏造我们。 Tapi manusia ada kecenderungan belum apa-apa sudah mengeluh. 但是人类嘛，他的个性就是说，还没有达到那个阶段之后，他已经抱怨了， Bahkan putus asa. 甚至他已经放弃了。 Saudara perlu mengetahui bahwa cobaan adalah proses hidup. 弟兄姐妹必须要清楚，我们人生中的试探，也就是说人生的一部分。 1 Korintus 10:13 silakan dibaca. 哥林多前书10章第13节里面说：“你们所遇见的试探，无非是人所能接受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。” Amen。 Saudara, sebagai manusia kita menjerit. 我们成为人类肉体的，我们会呼唤。 Kita berkata, Tuhan aku tidak kuat lagi. 你们说主要我没有能力了。 Bayangkan suara audio dari atas mengatakan biasa-biasa aja. 那你可以想象吗？从天上传下一个，这个是一般而已。 Bahkan diyakinkan tidak akan melebihi kekuatanmu. 它里面有说过，它不超过你所能试探的。 Dan Tuhan adalah Allah yang setia. 他说神是信实的神。 Dan dia berkata, kalaupun kita merasa dicobai, 那他又说，如果你们觉得你们是在试探中， sebagai Bapa yang baik dia berkata tidak akan melebihi kekuatanmu. 美善的神，他说不会超过你能接受的。 Dan kalaupun kita sedang dicobai, kita tidak bisa melihat, tapi Bapa melihat dan dia memberi jalan keluar. 所以在我们在总要在这个过程当中受试探的时候，可能我们看不到，但是神仍然看着我 Sehingga 们， kita semua bisa menanggungnya. 使得我们有办法接受这样子的试探。 Gimana kita nggak bersyukur? 那你觉得这样子你还不感恩吗？ Itulah tema kita hari ini. 这个就是我们今天的题目。 Slide saya yang terakhir bicara soal sesuatu yang harus diterjemahkan secara cermat karena ini tulisan dalam bentuk bahasa Inggris. 这个是有一段最后的这个是用英文把它翻， Saya terjemahkan bebas. 我就用那个普通的话、自由的方式来把它解释。 God formed us
主耶稣捏造我们， Jadi Tuhan membentuk kita. 神来捏造我们，创造我们。 Sin deform us. 这个罪来捣乱我们， Dosa itu membuat kita jadi berantakan. 所以这个罪让我们捣乱了我们的人生。 The Bible informs us. 我们的经文来通知我们， Alkitab memberitakan kepada kita. 经文里面来告知我们， But Jesus transform us. 但是耶稣改造我们， Tapi Yesus mentransformasi kehidupan 所以 kita. 耶稣能改造我们的人生。 Luar biasa. Dan kita memasuki tahun 2021 ini adalah the year of integrity. 所以当我们进入了今年，大家都知道我们的题目就是说纯全正直之年。 Kata integritas banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan. 在这个纯全政治，很多公司在用这个字。 Kalau saudara buka kamus, terjemahannya dua saja. 如果说你把经文打开，如果你把点的话打开的时候， Yaitu jujur dan dapat dipercaya. 它意思就是说诚恳，还有被信赖。 Tapi saya ingin tambahkan satu perbenaran kata lagi 但是我想要给大家加一个， yang disebut dengan tulus. 也就是说诚恳， You have to be sincere. 你必须要有一个诚恳的心。 Kita banyak orang menyatakan saya jujur dan dapat dipercaya, tapi kalau nggak tulus nggak menarik. 如果说很多人说，哎，我是一个很诚实的人呐、你也可以信赖我，但是你没有诚恳的话，没有意义。 Mungkin saudara hari ini masih mengalami suatu kepahitan, 如果说现在可能你还是有一个 Kebencian 苦干， kemarahan, 你的暴怒， kekecewaan. 你的失望。 Tulisan di bawah dikatakan look back with love. 下面有一段说，你往后用 Lihat 爱往后 ke belakang 看， dengan 用 kasih 爱往后看， Kasih melupakan, 爱可以让你忘 kasih 记， mengampuni. 爱可以让你饶恕， And look forward with hope. Dan lihatlah ke depan dengan suatu harapan. 带着一个盼望的心往前走。 Amin saudara. 阿门，弟兄姐妹们， Itu cara Tuhan kita berkarya dengan sangat luar biasa. 这个就是神在我们的人生中所做的奇妙的事。 Sebentar akan saya tutup dengan satu video klip. Saya berharap waktunya pun juga bisa mencakup semuanya. 等一下，我又用那个一段片子给大家看， Dalam hal ini menggambarkan seorang guru 在这里描述了一位老师， yang mana dia sangat mengasihi, bersyukur masih punya mama. 他很感恩，他仍然还有母亲， Namun mamanya kena sakit Alzheimer, 但是他妈妈得了忘失症， maka lupa ingatan. 他就是忘记了好多事。 Anaknya berkomited untuk selalu mengurusi mamanya. 他的儿子就一直坚持的要照顾他的母亲， Bahkan waktu anak ini mengajar di sekolah, mamanya pun dibawa. 甚至他在教书的时候，他妈妈也随着他到学校。 Waktu dia mengajar, mamanya duduk di belakang. 他在教书的时候，他妈妈就在坐后排。 Dan akhirnya mama ini banyak dilihat oleh para siswa dan siswinya. 那他的学生们都一直关注着他的母亲， Menjadi omongan, 成为人家的闲话， dileluconkan. 然后就把他当成一个笑话来说。 Tapi anaknya tetap teguh, fokus kepada pelajaran dan mamanya. 但是他这个儿子呢，坚定的就是教他的书，还有他的母亲。 Lambat laun para orang tua mulai gelisah. 久而久之，家长们就开始担忧了。 Bagaimana bisa anaknya bersekolah dengan gurunya membawa mamanya? 他觉得说，我的小孩怎么可以去一个学校，一位老师，然后带着他的母亲呢？ Bahkan ada beberapa dari orang tua ingin memindahkan anaknya sekolah. 甚至有几个家长们就已经开始把他的小孩挪到其他学校。 Tapi perhatikan di sini yang disebut dengan tulisan ini, 但是清楚的看这段经文， God formed us, 这段文说，主耶稣捏造我们， sin deformed us, 我们的罪捣乱我们， the Bible informs us, 经文咨询我们， but Jesus transforms us. 但耶稣改造我们。 Tuhan Yesus bisa mentransformasi keadaan. 主耶稣可以改造状况。 Akhirnya semua mendukung apa yang telah dibuat itu adalah baik adanya. 到最后呢，大家支持说他所做的是好的。 Saya persilakan saudara untuk boleh menyimak.
我请大家可以看这 Ada 个短， teks terjemahannya juga. 下面它有中文版本。 ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Beginilah suasana di kelas. 这个就是在课堂上的一个状况。 Tidak mudah bagi anak-anak untuk konsentrasi. 这个是让小孩们专注是有一点困难， Menjadi bahan omongan di sekolah. 在学校成为人家的闲话。 Melihat setiap tingkah laku dari guru ini. 可以看到这位老师的行为， Makan bersama, 一起用膳， gagal fokus. 他的关注点移了。 Sampai ke kamar mandi pun harus diantar. 甚至他如果上洗手间，他也必须要把他带到洗手间。 Sampai kepala sekolah memanggilnya 甚至他的校长就叫他， untuk diajak bicara. 就说我们要谈一谈。 Begitu santun anak kepada mamanya. 可以看到说他这个小孩对他妈妈彬彬有礼， Mengimpartasikan hormat ini kepada murid-muridnya. 他把这样子的行为传导给学生们。 Bahkan kepala sekolah mengingatkan kalau perlu dicarikan babysitter. 校长建议说，你要不要找个人来照顾你妈妈？ Dan dalam hal ini anaknya berkata hanya saya yang bisa mengurusnya. 在这一点方面呢，他的儿子又说，唯有我可以照顾我的母亲。 Seperti kejadian saat ini mamanya tidak ada di tempat. 可以看到这边说，诶，他妈妈不见了， Gelisahlah si anak ini maka mulai mencari. 他就开始担忧，他就开始去寻找。 Begitu rame di sekolah, 在学校很多人， bahkan anak-anak sekolah pun sudah beranjak untuk pulang ke rumah. 那现在学生们也准备要下课了， Tapi mendengar gurunya begitu gelisah, 但是因为听到老师担忧的 begitu 心， khawatir, 很担心， maka anak-anak spontan langsung mengambil inisiatif 所以这个小孩们突然发 untuk 出了 bersama-sama mencari mamanya. 一起去寻找这个老师的母亲。 Tanpa diketahui selama pendidikan itu anak-anak ini belajar. 没有不知不觉，这些小孩子学到了， Ini bicara soal integritas. 这个就叫做纯全正 Guru 直。 telah memberi contoh. 老师已经给榜样， Bahkan dalam perjalanan anak ini memberi inspirasi kepada mamanya. 甚至在路上，小孩子给 Suatu 他 hari 妈 kelak, 妈， mama biar aku saja yang mengantar. 他说有一次让我来接送， Mendadak dia melihat 突然间他看到 ibunya sedang berjalan, 旁边那个母亲正 dia 在走， hampiri. 然后他就去靠近他。 Ibunya masih tidak mengerti apa yang sedang 这 terjadi. 个小孩的妈妈还完全不明白， Karena sakitnya maka ibu ini tidak ingat apa yang dia lakukan. 因为这个奶奶的病，她忘记了她到底是怎么来的。 Orang tua mulai berpikir. 这个家长开始想了， Dirapatkanlah di sekolah. 然后在学校又开始开会， Para orang tua dikumpulkan. 把家长们把他聚在一起， Dilaporkan atas segala keluhan. 然后把所有的抱怨、所有的诉苦再讲出来。 Maka kepala sekolah ingin mengambil suatu angket. 然后这个校长呢，准备拿一个 Menyetujui 然后 untuk diteruskan mamanya dibawa atau dibatalkan 然 semua. 后做一个调查，就说他妈妈是否可以随着他到学校，还是不能带到学校。 Sementara waktu murid-muridnya pada belajar, 所以当他的学生们在上课的时候， berapa banyak di zaman now anak masih bisa melakukan demikian kepada orang tua. 再问问自己说，在这个时代有多少人可以做到这一点？ Ingat tadi integritas adalah jujur dan dapat dipercaya. 在刚才听清楚我们说纯全正直，就是说能够被信赖。 Ingat satu perbenaran kata yang saya masukkan yaitu tulus. 再一次，我跟大家说是诚恳， Anak ini mengerjakannya dengan tulus. 他的小孩提供了这个心态， Maka orang tua semua melakukan introspeksi. 所以所有的家长们就反省了。 Bagaimana nasib saya kalau udah tua nanti?
他说：“如果你老了之后， apakah anak-anak saya masih tetap bisa menghormati dan menghargai saya? 我的小孩们是否还能够尊重我？ Menjadi suatu perbincangan yang tiada habisnya. 成为一个不断的一个弦外话。” Maka kepala sekolah membuat suatu angket di sana, diminta untuk mengisi siapa yang berkeberatan dan tidak ada satupun yang mengisi. 这所以呢，他的校长就做了一个调查，谁不同意的可以在上面签字。 Pada saat ditemukannya, 当他寻找到他的母亲， perhatikan komunikasi emosional di sini. 看他们在对话。 Demikianlah orang kena sakit. 因为他有妄想症， Anaknya dengan sabar 他的小孩用耐心， bersyukur menemukan mamanya. 用感恩的心可以寻求到他的母亲。 Apa yang diimpartasikan kepada muridnya. 他所分享出去的， Seperti halnya ibu juga memahami apa yang terjadi. 就像说他母亲也知道清楚到底发生了什么事。 Saudara, bersyukurlah kita masih ada dan bersama keluarga. 很感谢主，弟兄姐妹，如果说你还是能够跟你的家人一起， Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. 不管在任何状况，必须要感谢， Karena itu yang diminta Tuhan kepada kita semua. 因为这是神所要求我们要做的。 Puji nama Tuhan Yesus. 感谢主， Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 来，我们低头祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. 我们感谢你，主耶稣， Terima kasih atas kebenaran firman-Mu dan pengajaran-Mu. 谢谢你的教导，谢谢你的意。 Betapa dalamnya kami lebih memahami makna daripada bersyukur. 今天在深度了了解感恩的含义。 Kami datang di tempat ini mengikuti yang disebut dengan online virtual ibadah raya. 我们来到你的面前，透过线上网络来聆听你的话。 Kami masih membawa hal-hal yang tidak baik bahkan dari tahun yang lalu. 我们甚至从去年带着可能不好的事， Untuk itu kami mengangkat tangan kami, 之所以今天我们把 minta 手举 maaf dan 高， minta ampun. 请你饶恕。 Kami mengubah paradigma kami, 我们要改变我们的思想， cara berpikir kami. 改变我们的想法。 Kami hari ini mengatakan bersyukur kepadamu Tuhan. 今天我们要再次跟你说， Kami 我们感 masih 恩， ada. 我们仍然存在。 Dan seperti catatan tadi dikatakan, Engkau tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. 就像你刚才在我们记载，在我们在记下来的时候，主耶稣，你所创造的事情一定是有你的目的， Karena kami masih hidup, 因为我们还活着， pasti ada tujuannya. 必定有它的目的。 Bapa, hari ini kami lebih lagi bersyukur. 今天主耶稣，我们再加上我们的感恩。 Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan 你 Yesus 的仆人为了因你的名而祷告， untuk semua yang menyaksikan online ini. 把所有看今天的线上的 Bapa, lawatlah, 主耶稣，你触摸他们， berkatilah, urapilah. 你祝福他们，你恩膏他 Biarlah 们， setiap orang yang melihat program ini 每一个人 mengatakan aku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. 能够称说主耶稣，因为你我们 Aku 感恩， minta ampun atas kesalahanku. 我也请你原谅我的罪， Aku mau diubah 我想要被你改造 menjadi，baru seturut dengan 因 rancanganmu. 为你的应许，因为你的旨意，我们被 Terima 改造 kasih Tuhan 成为 Yesus 新人。感谢你主耶稣， Aku sangat bersyukur 我仍然感谢， karena Engkau adalah Allah yang hidup, 因为你是活着的神， selalu memelihara kami semua dan keluarga 不 kami. 断的照顾我们、兼顾我们，还有我们的家庭。 Terima kasih di dalam nama Tuhan 感谢你主 Yesus. 耶稣，奉主耶稣基 Kami 督的名， mengucap syukur dan sudah 我们 berdoa. 感恩以及祷告。 Sama-sama katakan amin. 我们一起说阿门。 Puji nama Tuhan Yesus, Shanti Jufuni. 感谢你，上帝祝福你。 Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 kami mengucapkan Kongsi Wan Sirui, Xin Nian Jinpu, Senti Tiankang, Xin Nian Kuai Le.
Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Ari Kiswanto yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Ibadah online minggu depan tanggal 21 Februari 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo disertai dengan perjamuan kudus. Pengerja Mandarin Service CK7 dan Jemaat Tuhan harap menyiapkan perjamuan kudus atau dapat segera pesan di Tokopedia Integrity Online Store. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau young adult, youth dan junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Leonardo Hermanto dari U-Turn Youth Pastor GBIHCR dengan tema di bulan Februari, Free People. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Dan mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga dan lain-lain. Untuk info link, ID serta password Zoom selama bulan Februari dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 7 malam. Ia akan dilayani oleh Ibu PDM Grace Suhadi. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WhatsApp 0878 8861 2777. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link, user ID serta password, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang menarik dari sebuah kenyataan adalah itu berawal dari harapan. Betapa banyak orang yang tidak punya harapan atau mungkin tidak mau berharap karena takut kecewa dengan kenyataannya.
Nah, ada berita baik buat kita semua. Firman yang berkata pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Jika hari-hari ini ibu-ibu mulai lelah untuk berharap, mari kuatkan lutut dan teguhkan hati sampai semua harapan ibu-ibu diubahkan menjadi kenyataan. Jangan lewatkan ibadah WUI CK7 live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 3 sore dengan pembicara Pastor Doni Tompuno dan Pastor Sandy Sujak dengan tema mengubah harapan menjadi kenyataan. Temukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati ibu-ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di WhatsApp 0819 0826 8833. Kondisi pandemik tidak menyurutkan keinginan kita untuk menikmati dessert. Salah satu dessert yang disukai oleh kebanyakan dari kita yaitu ice cream. Namun, ice cream seperti apakah yang baik dan tidak memberikan side effects untuk kesehatan tubuh kita? Kali ini Share and Talk Cancer Ministry akan mendatangkan 2 ahli di dalam membuat ice cream yang sehat buat kita konsumsi dan tentunya setelah mengikuti acara tersebut dapat diimplementasikan langsung di rumah. Mari kami mengundang semua untuk mengikuti acara tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 10:30 siang dengan narasumber Gupta Sitorus dan Primo Rizky, pendiri Eskimomo Ice Cream dengan tema Guilt Free Healthy Ice Cream. Acara live streaming tersebut seperti biasa dapat diikuti langsung di channel YouTube GBPRJ CK7. Dan tidak ketinggalan kami akan memberikan giveaway healthy ice cream homemade dari narasumber kita kali ini bagi mereka yang dapat menjawab dengan benar dan cepat setiap pertanyaan yang diberikan selama acara tersebut berlangsung. Ini runtuhan dari Rumah Sakit Mitra hancur lebur, sekarang dalam pembersihan dan mudah-mudahan mereka dapat membangun kembali untuk dapat melayani masyarakat Mamuju lagi. Sangat mengerikan kejadian. Atas nama Gembala CK7 kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang telah menabur untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bantuan yang Bapak Ibu berikan langsung kami salurkan kepada korban bencana yang membutuhkan. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. JK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第3个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如姐说话，我们也信，所以也说话。第3个五旬节的意义，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒街所发生的。第3个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个五旬节将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，JK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说：
历代志下第7章14节，这曾我为我名下的者民，若记这杯祷告，请求我的面，传离他们的恶行，我必从天上垂听，放免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，放免我们的国家啊主！但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的得着拯救。我们祷告，让全体这个督助华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球新经济危机影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力才传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨董宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养施工，使他持续被使用，成为第350节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督助牧师长许愿者圣牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福，上帝成为他的仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督助的牧养生空，是我们所有在这个督助的责命配的，在上帝的面前。我们也配为伯特利教会、圣的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂，也为在这个督助兴起也立命一代的祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督助参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机和疾病，上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督助华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督助牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜，大家说恭喜。